Selamat kepada semua. Dah lama saya tak buat video tentang cerita seram. So hari ini baru saya ada kesempatan untuk membuat video pasal cerita seram. So kali ini saya nak bercerita tentang kisah seram di Politeknik Kuching, Sarawak. Tapi kali ini bukan saya yang alaminya, orang lain yang mengalaminya. Orang lain yang mengalaminya, orang lain yang mengalami kejadian seram di hostel Politeknik Kuching ni adalah terdiri daripada senior-senior saya dan rakan-rakan saya yang satu batch dengan saya pada masa tu. Yang ni apa yang diorang cerita kat saya semasa saya belajar kat sana dulu lah. Okay, kejadian dekat Politeknik Kuching ni, kejadian seram ni sebenarnya berlaku dia lebih kepada dekat hostel. Okay, lebih kepada hostel. Sorry ya, bunyi kerusi. Okay, bunyi kerusi eok ni. So korang jangan pelik lah dengan bunyi ni. Okay, kejadian seram yang pertama yang saya nak ceritakan ni berlaku oleh senior saya. Benda tu sebenarnya saya pernah terserempak lah. Benda tu saya pernah terjumpa selepas daripada diorang ni lah. Jadi diorang senior ni ada cerita dekat saya. Okay, masa tu diorang tengah tidur. Okay, diorang tengah tidur. Satu bilik tu diorang 3 orang. Diorang tidur dekat situ. Masing-masing tidur dekat satu 2-3 tilam lah dekat lantai. Diorang tidur sekali. So malam tu bila jam menunjukkan dalam pukul 1 lebih lah, ataupun dekat pukul 2 jam tu, okay, salah seorang tu bila dia bangun nak kencing lah ni, bila buka je mata, okay, dekat tingkap dekat pintu hostel, pintu besar hostel, bilik hostel, dia ada dekat atas, dia ada beberapa tingkap lah. Dia ada tingkap yang jenis macam cermin kaca tingkap tu jenis yang berkeping-keping, tapi dia bukan jenis yang boleh buka, dia jenis yang mati macam tu, tapi dia jenis yang terbuka. Okay, bila dia buka mata, apa yang dia nampak, ada satu lembaga, kepala dia muncul dekat tingkap dengan tangan dia menongkat dagu. Dua-dua tangan dia menongkat dagu. Okay, korang boleh bayangkan macam mana. Jadi bila nampak penampakan tu, jadi yang bangun tu dia terus selubung kepala dia dengan selimut sebab takut sangat kan. Okay, jam menunjukkan pukul 3 pagi. So bila salah seorang daripada 3 orang tu, ni kali ni orang lain lah, dia terbangun, dia buka mata, dia nampak benda yang sama. Kepala penampakan tu dengan kepala dia melihat ke arah dia daripada tingkap tu, dan dua-dua belah tangan dia menongkat dagu. Lepas tu yang seorang lagi yang nampak tu, dia terus selubung kepala dia dengan selimut sebab takut sangat. Okay, lepas tu jam menunjukkan tak silap dalam pukul 4 macam tu ke 3 lebih lah, lebih kurang macam tu, saya tak ingat. Seorang lagi dia buka mata, dia terbangun, dia buka mata, dia nampak benda yang sama. Dia pun join 2 orang kawan dia tadi, selubung kepala dengan selimut. So kenapa tadi saya cakap selepas yang dia alami, yang dia nampak tu, saya pun mengalami juga, saya pun nampak juga. Sebab bila saya buat kajian, saya tanya dia orang macam mana rupa ni semua, saya dapati penampakan tu adalah penampakan yang sama yang saya pernah nampak di sebuah bilik kosong yang pintu dia terbuka, lepas
ada warden asrama dengan beberapa orang pelajar. Diorang buka bilik tu, diorang tak tahu buat apa benda. Pintu tu diorang tak pakukan balik, diorang biarkan tengahnya. So itulah benda yang sama yang saya nampak, seperti apa yang diorang ceritakan kepada saya. Okey, kejadian seram yang kedua, yang berlaku masa tu. Masa tu tahun awal 2000. Seperti yang korang tahu, zaman tu baru wujudnya handphone berkamera. Handphone Nokia yang berkamera, yang dia punya kamera itu jenis format JPG. Dia punya video tu jenis 3GP. Zaman tu lah, zaman Nokia ni kan. Jadi ada suatu malam tu, kiranya hari Sabtu malam kalau tak silap lah, ataupun hari Jumaat malam Sabtu, antara 2 malam dah, saya tak ingat bila. Jadi ada 2 orang pelajar ni, 2 orang penghuni hostel ni, tak silap saya perempuan. Perempuan, dia orang turun dekat bawah tu, kiranya biasalah hujung minggu kan, dia orang lepak-lepak, dia orang sesiar kat situ. Tak tahulah macam mana dia orang boleh bersesiar kat situ kan, sebab ikutkan time malam memang tak boleh nak bersesiar kat luar daripada hostel. Sebab mak guard semua dia akan meronda kat situ lah. Jadi tak tahu macam mana dia orang boleh lepak dekat bawah tu. Jadi nak ambil gambar. Saya tak pasti dia orang nak ambil gambar untuk tujuan apa, untuk atas sebab dia orang baru habis exam, kiranya nak keluar daripada poli tu ke, ataupun sesaja ambil gambar, tak pasti. Tapi yang pastinya malam tu, bila dia orang ambil je gambar dengan posisi seorang daripada 2 orang tu, seorang tu dia jadi model, berlatar belakangkan bangunan hostel dia orang. Ni dekat padang rumput lah. Dia ambil gambar dekat padang rumput. Background dia bangunan asrama perempuan. Ni pelajar perempuan yang ambil lah. Jadi seorang lagi kawan dia ambil gambar guna phone. Bila dia orang check balik gambar tu, dia orang ternampak gambar pelajar perempuan yang jadi model tu, di belakangnya ternampak kelibat kain putih sedang terbang melintasi bangunan asrama tersebut. Tapi tapi gambar tu tak ada lah. Main gambar tu kita orang tak dapat tak sempat nak tengok, sebab mungkin rakan terdekat daripada 2 orang tu cerita. So bukti ni tak ada. Tak tahulah, mungkin betul kot. Kejadian yang ketiga berlaku masa tu. Ni diceritakan oleh senior saya lah. Senior saya, dia cerita dia pernah hampir nak kena rasuk dengan sesuatu di bilik hostel dia. Masa tu kecoh dekat kawasan hostel tu, ada kes rasuk lah. Dia benda tu dia merasuk pelajar yang lain. So lepas dipulihkan, jadi benda tu secara langsung dia pergi ke senior saya. Senior saya ni masa tu dia baru lepas mandi, tak silap macam tu lah. Baru dia pakai seluar, tiba-tiba dia terasa separuh badan dia, bermula daripada tangan dia, seperti ada sesuatu terasa macam kebas menjalar sampai ke separuh tubuh, seolah macam dia tak boleh, susah nak kendali sebelah badan. Dia baca apa yang patut, lepas tu benda tu keluar daripada badan dia. Itu yang dicerita lah. Kita tak tahu betul ke tidak, tapi itulah dia ceritakan pada saya. Kejadian seram yang terakhir yang saya nak ceritakan ni, ianya berlaku pada tahun 2005.
Okay, 2005 apabila kawan saya yang dulunya satu sekolah menengah dengan saya, dan pada masa tu dia jadi junior saya. Okay, masa tu dia berada di semester 2. Masa tu saya dah semester 4 dah. Okay, dia ada tunjukkan satu gambar, gambar yang kawan dia ambil tapi di bluetooth ke phone dia. Okay, masa tu kejadian tu dialami oleh kawan dia sendiri lah. Kawan, maknanya kawan satu kelas kot, tapi kawan dia tu tinggal dekat hostel pada masa tu. Okay, masa tu kawan dia nak ambil gambar dekat kawasan koridor dekat hostel tu. Okay, kawasan koridor hostel tu, masa dia ambil gambar tu, di hujungnya ada satu pintu yang tengahnya luas menghadap ke hutan Taman Negara Kubah. Taman Negara Kubah ni sebenarnya adalah taman negara yang dijaga oleh tentera dekat kawasan hutan tu. Sebabnya dijaga oleh tentera dekat situ, sebenarnya kawasan Taman Negara Kubah ni adalah sempadan untuk menuju ke Indonesia, menuju ke Kalimantan. Tapi dia tembus ke mana saya tak pasti. Okay, jadi bila dia snap gambar, okay, dah snap gambar, lepas tu dia tengok balik. Apa yang dia nampak adalah dekat tengah-tengah koridor tu, dia bukan tengah-tengah koridor, dia dekat betul-betul depan kamera dia, dia tersnap ada satu lembaga. Dia bukan lembaga hitam, dia bukan lembaga putih, tapi lembaga transparent yang kita boleh nampak transparent dia, berbentuk seperti orang memakai telekung. Dia bayang-bayang macam orang pakai telekung. Dia penampakan macam transparent, tertangkap dekat gambar tu, dan jarak benda tu sangat dekat dengan kamera tu. Korang boleh bayangkan lah macam mana. Saya nak explain pun agak susah sikit. Okay, saya sempat tengok gambar tu melalui phone kawan saya, yang mana gambar tu di bluetooth daripada kawan dia yang ambil gambar ke phone kawan saya, dan saya dah tengok gambar tu. Sungguh-sungguh menyeramkan sebenarnya. Dan kawasan hostel tu sebenarnya penuh dengan kejadian bunuh diri. Dah ada kes bunuh diri, ramai orang yang bunuh diri dekat hostel tu, daripada tingkat bawah sampailah ke tingkat atas. Banyak kes yang berlaku, kes bunuh diri yang berlaku. Kenapa bunuh diri? Sebab mungkin tekanan perasaan, tekanan belajar apa semua, saya tak pasti. Saya tak nak jadi pelatau kat situ. Dan itulah kejadian seram yang berlaku di hostel di Politeknik Kuching, Sarawak. So itulah saja video seram yang saya buat untuk hari ini. Sorry video ni agak pendek, sebab setakat cerita ni yang saya boleh ingat. Sebenarnya ada lagi kisah-kisah seram, pengalaman seram kawan-kawan saya yang berlaku dekat hostel tu lah, dekat Politeknik Kuching lah. Tapi apa yang saya cerita tu setakat yang saya boleh ingat je lah, setakat yang saya boleh recall balik. So itu saja video saya untuk kali ni. Sebelum akhiri video ni, sila subscribe channel saya, like video ni, dan bolehlah bagi komen untuk apa-apa berkaitan dengan video ni lah. So itu saja untuk kali ni. So thank you and bye.